Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid-murid SKTSA tahun 1. Baik, pada hari ini kita akan sambung PDPR kita. Okey, pada hari Isnin malam, kita telah belajar dan telah habiskan mengenai tajuk benda hidup dan benda bukan hidup. Pada hari ini kita akan masuk ke unit 4, iaitu tajuk manusia, tajuk yang baru. Baik, tanpa melengahkan masa, kita teruskan ke PDPR kita. Sebelum tu, cikgu nak kamu bersedia dulu dengan buku teks dan buka muka surat 31 dan 32. Okey, jika semua dah bersedia, kita akan sambung pembelajaran kita. Baik, jom kita lihat pada muka surat 31 dulu. Okey, keluarga Zaki berada di jeti. Mereka mahu melancong ke sebuah pulau. Tiba-tiba, Zara, lama tak jumpa? Ya, saya. Lina. Okey, kemudian yang lelaki yang berbaju biru pula, dengar tu, bot dah sampai. Okey, kemudian yang perempuan yang berbaju kuning tu, bau apa ni? Sedapnya. Dan adiknya berkata, lollipop, rasanya manis. Okey, persoalannya, bagaimanakah Puan Zara tahu ada orang di belakangnya? Cuba kamu agak. Sebelum ni kita ada belajar mengenai deria manusia. Okey, cuba kamu tengok dalam gambar rajah tersebut, macam mana Puan Zara boleh tahu ada orang di belakangnya? Ya, kawannya menegurnya dengan memegang bahu Puan Zara. Jadi, itu adalah deria apa? Deria sentuhan. Bagus. Kemudian, tengok pula ayahnya yang memakai baju biru tu. Dengar tu, bot dah sampai. Dia mendengar menggunakan deria apa? Deria pendengaran. Betul. Okey, kemudian yang berbaju kuning tu. Adik yang berbaju kuning tu. Bau apa ni? Sedapnya. Okey, dia bau menggunakan deria apa? Deria bau. Okey, dah depan tadi, ayat tadi pun dah ada perkataan bau. Mestilah dari bau kan? Okey, seterusnya. Yang kecil sekali, yang berbaju oranye tu. Lollipop rasanya manis. Okey, macam mana dia tahu lollipop tersebut rasanya manis? Menggunakan deria apa? Ya, deria rasa yang berada di lidah. Baik, kita sambung ke muka surat 32. Okey, pada tajuk yang sebelum ni kita telah belajar mengenai deria manusia. Okey, tahukah kamu bahagian tubuh untuk deria tersebut? Okey, pendengaran, nampak tak? Menggunakan telinga. Rasa, bahagian tubuh apa? Lidah. Bau, bahagian tubuh dia hidung. Penglihatan, bahagian tubuh dia mata. Dan sentuhan, bahagian tubuhnya adalah tangan. Okey, jom kita lihat muka surat yang seterusnya. Kita dapat membezakan ciri sesuatu objek melalui organ deria. Okey, melalui organ deria. Ni ada sebuah lagu. Okey, lagu ni nanti bila kita dah bertemu semula, kita dah bertemu semula pada pembelajaran seterusnya, kita akan nyanyikan lagu ni. Okey, di dalam kelas. Kita terus bergerak ke muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 34. Mari mengelas. Okey, Hafiz dan Alia berada di gerai buah-buahan. Mereka membeli beberapa jenis buah-buahan. Okey, ada 4 jenis buah-buahan. Ciku, apple, oren dan kedondong. Mereka menggunakan deria rasa dan penglihatan. Mereka menggunakan deria rasa dan penglihatan untuk mengenal pasti ciri buah-buahan tersebut. Okey, jom kita tengok dalam jadual di bawah. Okey, buah baris yang panjang tu rasa dan bentuk. Okey, jom kita tengok buah ciku dulu. Buah ciku rasa apa? Manis. Apple rasa apa? Manis. Okey, oren rasa apa? Masam. Buah kedondong rasa apa? Juga masam. Okey, sekarang kita tengok pula bentuk buah-buahan tersebut. Okey, bentuk buah ciku. Bentuknya apa? Bujur. Betul. Buah apple bentuknya
bulat. Oren bentuknya bulat juga. Dan buah kedondong bentuknya adalah bujur. Okey, mari kita kelaskan buah-buahan ini berdasarkan rasanya. Okey, kita tengok jadual yang di bawah lagi tu. Ciku, apple, oren dan kedondong. Okey, masam. Buah apa yang berada dalam kategori masam? Buah oren dan kedondong. Manis, ciku dan apple. Ya, okey. Kamu dah nampak macam mana kita menggunakan derai kita untuk mengelaskan buah-buahan tersebut. Okey, kita sambung ke muka surat yang seterusnya. Okey, aktiviti perkumpulan ini nanti juga kita akan lakukan dalam kelas. Okey, bila telah bersambung PDPR nanti. Okey, sekarang tengok muka surat 37. Okey, untuk tajuk manusia ni tak panjang, tak banyak ya. Jadi kita sempat menghabiskan tajuk manusia ni pada hari ini. Okey, tengok muka surat 37. Gunakan derai sepenuhnya. Okey, tengok gambar ajar di bawah tersebut. Bekalan elektrik terputus. Linda tidak dapat melihat di dalam gelap. Okey, cuba bayangkan. Okey, kamu berada di dalam bilik kamu. Tiba-tiba rumah kamu blackout, terputus bekalan elektrik, gelap terus pada waktu malam. Okey, jadi derai apa yang kamu akan gunakan untuk mencari lampu suluh? Kamu tahu di bilik kamu tu ada satu lampu suluh yang terletak di meja. Jadi derai apa yang kamu akan gunakan untuk mencari lampu suluh? Boleh ke kamu nak gunakan derai pelihatan dalam gelap? Tak boleh. Boleh ke kamu nak gunakan derai bau mencari lampu suluh? Lampu suluh ada bau ke? Tidak. Jadi derai apa yang kamu akan gunakan? Ya, derai sentuhan. Okey, derai sentuhan yang kita akan gunakan untuk mencari lampu suluh dalam gelap. Okey, kita sambung ke muka surat yang seterusnya. Okey, aktiviti ini kita abaikan dulu. Kita terus ke kotak yang di bawah aktiviti tersebut. Apabila sesuatu derai tidak berfungsi dengan baik, kamu masih boleh menggunakan derai yang lain untuk memerhati. Okey, contoh di bawah. Cermin mata ialah alat bantu yang digunakan untuk melihat apabila mata tidak dapat melihat dengan jelas. Bagi orang yang rabun yang tidak dapat melihat objek jauh dengan jelas ataupun objek dekat dengan jelas, kita akan menggunakan cermin mata. Okey, cermin mata yang akan membantu kita menjelaskan penglihatan kita. Okey. Kemudian seterusnya, alat bantu pendengaran dapat membantu derai pendengaran yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Okey, bagi orang yang mempunyai masalah pendengaran, dia tidak dapat mendengar dengan baik, dengan jelas. Okey, alat tersebut yang akan membantu individu tersebut mendengar dengan jelas. Okey, faham? Jika faham, kita tengok surat yang seterusnya. Mari ulang kaji. Okey, pada muka surat 39 ini, kita akan ulang kaji sedikit. Okey, nombor 1. Namakan bahagian tubuh yang berkaitan dengan derai yang berikut. A. Derai apa tu? Bukan. Okey, derai rasa. Bahagian tubuh apa? Maaf ya. Okey, C. Bahagian tubuh apa? Telinga. Kemudian, telinga. Derai apa yang ada pada telinga? Derai pendengaran. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Nyatakan derai yang ada pada manusia. Ingat lagi tak? Ada berapa derai yang ada pada bahagian tubuh manusia? Cuba kita kira. Mata, bahagian tubuh mata. Derai penglihatan. Derai bau. Derai rasa. Derai pendengaran. Lagi, derai sentuhan. Ada 5. Perlu ingat ya, ada 5 derai yang berada pada manusia yang perlu kamu ingat, yang perlu kamu hafal. Okey. Kemudian, tengok soalan nombor 3. Kelaskan objek yang berikut berdasarkan baunya. Lengkapkan jawapan dalam jadual pengelasan. Okey. Yang ini kita tak perlu lengkapkan jawapan dalam jadual pengelasan. Kita hanya berbincang saja dalam video ni. Okey. Minyak wangi, bau apa?
Wangi lah, nama punya wangi kan. Okey. Belacan. Siapa pernah bau belacan dan kenal apa itu belacan? Bau belacan bau apa? Bau busuk. Okey. Kemudian sampah. Sampah bau apa? Wangi ke? Sampah bau busuk. Dan kemudian bunga ros. Bau apa? Bau wangi. Okey. Soalan nombor 4. Apakah derin yang dapat digunakan untuk membantu kamu semasa berada di dalam gerak? Sebelum ni kita dah berbincang apa derin yang digunakan sewaktu dalam keadaan gelap. Ingat lagi tak? Ya, okey. Deria sentuhan. Bagus. Okey, kemudian tengok pula muka surat 40. Okey, ni kita macam ulang kaji. Okey, bahagian tubuh manusia yang mempunyai deria. Yang cikgu sebutkan tadi ada 5. Mata, deria penglihatan, telinga, deria pendengaran, lidah, deria rasa, hidung, deria bau, kulit, deria sentuhan. Okey, deria dapat digunakan untuk mengenal pasti dan mengelas objek. Cermin mata ialah alat yang dapat membantu deria penglihatan yang tidak berfungsi dengan baik. Baik. Okey, dah habis dah untuk tajuk manusia. Seterusnya nanti, pada PDPR yang seterusnya nanti, cikgu akan masuk tajuk yang baru iaitu unit 5 haiwan. Okey, untuk unit 4, tajuk manusia kita telah habis. Bersama-sama dengan video ini, nanti cikgu akan sertakan latihan yang perlu dibuat. Okey, semoga kita berjumpa lagi pada video yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Lagu Bahagian Tubuh dan Deria.